matured economiesnya dengan izin seperti USA, Japan, Hong Kong dan sebagainya, UK, tahap kita yang saya sebut tadi 5.8% adalah lebih tinggi daripada UK, US sekitar 4.1%, 3.2% dan sebagainya. Kita lebih baik. Tapi pula saya ingin menarik perhatian, level productivity di US jauh lebih tinggi daripada kita. Di sana 80,284 US dollar berbanding kita hanyalah 13,577 US dollar. Berbanding dengan negara developing economy seperti China, kita pula boleh bangga kerana level productivity kita 13,500 tadi jauh lebih tinggi daripada China 4,087 dan India hanya 2,736. Tetapi pula kadar produktiviti mereka jauh lebih tinggi daripada kita. Contohnya di China 10%, India 6.7% dan seterusnya. Jadi di sini saya ingin menarik perhatian Yang Berhormat Menteri, bagaimana kita boleh merangsang, memacu ekonomi dan seterusnya produktiviti negara kita. Kerana apa yang membimbangkan saya ialah berdasarkan tahap daya saing yang diukur oleh IMD, kedudukan kita telah meningkat kepada tahap tangga yang ke-10 pada tahun 2010 berbanding 19 pada tahun 2009. Malangnya daya saing kita telah menurun pada 2011 kepada tangga yang ke-16. Daripada 10 kita merosot ke 16 kerana produktiviti kita juga menurun dari 5.8% pada 2010 kepada 4.7% pada 2011. So something need to be done in order to improve efficiency, effectiveness, productivity and therefore daya saing dengan izin. Yang Berhormat Tan Sri Yang Dipertua, saya juga ingin menarik perhatian Yang Berhormat Datuk Menteri. Saya sudah katakan tadi bahawa rang undang-undang ini, majlis gaji minima ini hanya akan menumpukan kepada 6.7 juta pekerja. Saya mohon mungkin di masa yang lain perhatian yang sama harus diberikan kepada mereka yang di luar dari jaringan ini, yang mana terdapat 21.7% daripada 11.1 juta pekerja yang di luar daripada jaringan ini. Mereka adalah bekerja sendiri, pekerja keluarga yang tidak dibayar gaji, dan ini juga perlu diberi perhatian sebagai sebuah kerajaan yang adil dan yang saksama, yang menjaga kebajikan rakyatnya. Saya setuju bahawa kita akan ada masalah tentang pekerja asing. Sekarang kalau dikatakan 4 juta pekerja asing haram dan tak haram, ia merupakan lebih 40% daripada jumlah guna tenaga kita. Dan di satu pihak dia berbahaya kepada keselamatan dan sebagainya, tetapi di satu pihak pula ia membantu memacu ekonomi kita. Saya anggarkan kira-kira antara 14 ke 19 bilion akan berlaku outflow setahun kerana dipanggil remittance. Tetapi kalau pekerja ini pula boleh menjana berkali-kali ganda kepada ekonomi negara, saya rasa on the balance of probability ianya adalah satu kebaikan. Dan kita juga kena berusaha pula daripada sekarang bagaimana nak mengurangkan kebergantungan itu. Kerana lebih-lebih lagi menjelang 2020 sebanyak 3 juta pekerjaan akan diwujudkan di bawah NBE 12 NKE ini, sedangkan the natural increase of population growth and estimating dianjurkan pertambahan in labor force sekitar 2.7 juta. Ini bermakna dengan sendirinya kita akan berlaku defisit dari segi supply of labor by another 0.3 million. Jadi usaha perlu dibuat untuk menangani ini kerana akan berlaku apa yang dikatakan very tight labor supply, dan ini akan boleh menggugat aktiviti ekonomi kita. Yang Berhormat Tan Sri, saya ingin menarik perhatian kepada pasal 41B yang mana pernah ada dikatakan tadi juga berkenaan dengan
kebimbangan impak gaji minima ini. Saya ingin menarik perhatian ini kerana pada saya bergantung kajian yang dibuat. Kalau yang baik itu baguslah, tetapi saya ingin menarik perhatian Yang Berhormat Menteri, kajian yang menunjukkan adanya impak negatif ke atas employment. Kajian di Perancis dan kajian di Amerika Syarikat menunjukkan kenaikan 1% gaji dia mempunyai impak kepada the marginal jobs itu dengan izin, dan impaknya lah 2.5% pekerja in the marginal category dengan izin akan kehilangan pekerjaan. Ini bermakna niat baik tadi, the road to heaven is always paved with good intention, so the proverb says, dengan izin. Begitu juga di Amerika Syarikat. Panjang lagi. Saya ada 2-3 poin saja. Cuba ringkasnya sikit. Begitu juga di Amerika Syarikat, kenaikan 1% gaji dia menyebabkan pengangguran sebanyak 2.2%. Tentang profitability pula keuntungan, impak ke atas keuntungan, kajian di UK menggunakan pendekatan a difference in differences approach menunjukkan memang ada kesan ke atas keuntungan. Jadi ini semua sudah diterangkan oleh Yang Berhormat Datuk Menteri tadi. Cuma saya ingin menarik perhatian supaya kajian yang negatif ini diberi perhatian yang lebih. Oleh kerana kesuntukan masa ini, maka saya ingin terus menarik kepada pasal 41G, iaitu menimbang dengan teliti semua perkara berkaitan dengan gaji minima. Pada pandangan saya, pasal 24 patut menerangkan dengan lebih jelas lagi maksud pasal 41G. Itu pandangan saya, Yang Berhormat Datuk. Begitu juga pasal 51C. Saya ingin menarik perhatian berhubung dengan jawatan setiausaha ini. Pasal 5 dalam braket 4 dikatakan beliau dilantik menurut jawatan. Ini bermakna pegawai kerajaan pada pandangan saya. Tetapi pasal 9, setiausaha dibayar allowance, bukan gaji. Jadi apa jadi dengan gaji beliau sebagai pegawai kerajaan? Ini saya rasa dengan mudah dapat dijelaskan oleh Yang Berhormat Datuk Menteri. Pasal 19 pula, kerajaan hendaklah, dalam bahasa Inggeris shall, mengadakan dana yang mencukupi bagi majlis setiap tahun. Oleh kerana penggunaan perkataan hendaklah atau shall, dia macam seolah satu yang mesti dibuat. Apa jadi? Adakah kerajaan tidak ada pilihan? Kementerian Kewangan for the first time dengan izin tidak ada pilihan, tetapi bersetuju dengan bajet yang dipohon. Kalau itulah yang difikirkan cukup untuk majlis, tak boleh kurang 1 sen pun. Pasal perkataan shall. Pasal 20 bracket A, adakah ia merupakan satu cek kosong kita beri kepada pihak yang berkenaan bahawa tiada apa-apa perbuatan prosiding boleh dipersoalkan atas alasan kecacatan dalam penubuhan majlis ini. Katalah ada sesuatu kecacatan atau human error, maka adakah berdasarkan pasal 20 ini satu cek kosong yang diberi? Jadi dengan itu, Yang Berhormat Tan Sri, saya menyokong berdasarkan ulasan saya tadi. Terima kasih banyak-banyak Yang Berhormat. Sekarang saya persilakan Yang Berhormat Chiu Lee Giok dan seterusnya Yang Berhormat Dr. M. Malasinggam. Saya persilakan sekarang Yang Berhormat Dato' Abdul Rahman Bakar.